Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada kawan-kawan semua. Saya masih lagi bersiaran di bawah pokok di depan rumah saya. Semalam saya telah uploadkan 4 model ke dalam Facebook saya yang saya ringkaskan daripada perjalanan saya bertemu dengan pelbagai masalah-masalah dalam dunia postgraduate. Okey, hari ini saya cuma nak ringkaskan perbincangan dua perkara ini, iaitu satu yang dikatakan sebagai model, okey, dan satu lagi dikatakan model, okey, 3S yang berkaitan dengan problematization. Okey, saya mulakan yang pertama dulu. Okey, saya letakkan pokok dulu. Saya mulakan dengan yang pertama. Okey, ini model ini adalah namanya pun model M mass media. Okey, own experience. O, D adalah discuss, E adalah event, L adalah literature review. Jadi MODEL, model. Okey. Ini bermakna apabila anda ingin mencari tajuk, okey, model inilah untuk pencarian tajuk ataupun topik dalam research, okey. Pertamanya adalah lebih sesuai, lebih signifikan dan lebih catchy serta mendapat perhatian kerana kita memikirkan masa depan kita nanti adalah untuk artikel publication. Sekiranya yang pertama kajian kita melibatkan mass media, menyebabkan massa, melibatkan orang ramai. Kalau anda bidang pendidikan umpamanya, pastikan isu yang anda ambil itu, isu yang anda minat itu adalah isu yang menjadi perbincangan dan perbahasan banyak pihak dalam bidang kajian anda sendiri. Okey, kenapa? Kerana ia juga sepatutnya bersifat lokal untuk menyelesaikan masalah lokal dan yang paling cantik bersifat regional as well as bersifat international. Jadi barulah isu itu menjadi isu yang memudahkan anda mendapat literature, melihat kepada frontier of knowledge dan juga maybe mudah untuk mengadakan inovasi-inovasi dan juga melihat novelty yang perlu dicari. Okay? So yang pertama mass media, yang kedua own experience. Okay? Yang kedua adalah own experience. Kalau anda ingin tukar kepada bidang yang lain, okey, pastikan bahawa anda juga tidak tukar 100%. Saya sebagai seorang bekas pengajar kimia, jadi bila saya masuk ke bidang education, saya mengambil bidang animation. Jadi, tetapi saya masih membuat konten kimia dalam animation saya. Jadi saya mempunyai asas yang kokoh dalam kimia, kemudian hanya membuat sedikit extension kepada animation. Dan ia memberikan saya satu kepuasan. Jadi cari tajuk yang ada own experience. Okey, selepas itulah di discussion. Okey, setelah anda dapat isu-isu yang mungkin telah digembar-gemburkan dalam masyarakat setahun ini atau tahun lepas dan kemudian anda juga ada pengetahuan tentangnya, maybe anda sesuai untuk mengadakan discussion pula. Okey, bersama dengan expert-expert dalam bidang anda sendiri. Okey, itu discussion sama ada kepada potential supervisor atau juga kepada mereka-mereka yang senior anda yang telah pun melalui dunia postgraduate ataupun bertanya kepada practitioner. Okey, katalah anda nak buat kajian pasal early childhood education. Banyak practitioner di luar sana yang mungkin boleh memberikan anda idea tentang tajuk kajian yang anda perlu lakukan. Yang seterusnya event. Okey, menghadiri perbincangan, menghadiri mesyuarat, menghadiri kolokvium, menghadiri konferen. Okey, melihat kepada bahan-bahan daripada online, video-video, itu adalah sebahagian daripada cara untuk anda mendapat, untuk anda grab bahawa tajuk itu sebenarnya ada elemen-elemen yang sangat menarik untuk anda kaji. Okey, jadi kenapa LR tengah-tengah? Whatever anda lakukan, sama ada anda dapati tajuk itu melibatkan mass media, social networking, ataupun anda ada pengalaman tentangnya, ataupun anda telah discuss dengan siapa-siapa pun dan anda pernah menghadiri berbagai event, tetapi anda kena pastikan bahawa semua itu mesti ada asas dalam literature. Kenapa? Kerana anda nak lihat teori. Terutamanya anda buat kajian kuantitatif, maka anda perlu teori, theoretical framework.
anda perlu tahu variable-variable yang telah digunakan. Okey. Sebab itulah kalau anda ingin lakukan kajian-kajian kuantitatif, pastikan anda ada literature review yang very strong untuk support kajian anda. Okey, apa pula yang tepi-tepi ni? Okey, kalau anda ada pengalaman sendiri dan anda telah merujuk media massa, sebenarnya anda telah memperluaskan skop kajian anda. Bukan saja bersifat lokal, tetapi skop anda sepatutnya menjangkau peringkat international. Okey, dengan pengalaman anda, dengan event yang anda ikuti, sebenarnya anda telah memberikan kekuatan kepada pemahaman anda. Anda telah beri strength kepada kajian anda sendiri. Okey, dengan pengalaman anda dan juga melihat apa yang dibicarakan oleh orang lain, maka itu akan memberikan strength kepada tajuk yang anda pilih. Okey, bila anda discuss dengan pakar-pakar dan anda menghadiri pelbagai event, maka anda telah boleh mampu untuk buat setup. Setup ni macam metodologi, macam design, macam sampling frame, rangka apa yang anda lakukan, siapa nanti expert yang anda akan hubungi. Okey, jadi dengan adanya discussion dengan expert dan event-event anda pergi, anda boleh memanage satu setup untuk kajian anda berdasarkan tajuk yang anda pilih. Kemudian selection. Okey, daripada mass media yang ada bagai-bagai tajuk. Okey, kemudian dengan discussion dengan expert, dengan practitioner, anda berkemampuan untuk membuat selection tajuk yang paling sesuai untuk anda lakukan kajian. Itu ringkasan bagi model dalam pencarian tajuk untuk mereka yang novice. Okey ya. Tukar bahagian kedua. Okey, ini adalah problematization. Untuk membina research question. Saya nak beri kepada tujuan kita buat kajian. Tujuan kita buat kajian adalah untuk menyelesaikan part and parcel of the problem. Problem dalam dunia ni tidak akan selesai sehingga kita mati. Okey, dia akan sentiasa progress. Okey, jadi makin lama sesuatu isu itu semakin saturated. Okey, motivasi semakin saturated, business model semakin saturated, teori yang sama juga digunakan berulang-ulang kali, variable yang sama digunakan berulang-ulang kali. Mungkin 1-2 variable yang timbul tapi dibuat oleh ribuan kajian yang lain. Akhirnya kita menghadapi kesulitan sekiranya kita bergantung kepada apa yang dikatakan sebagai gap spotting. Kita spot di manakah orang tak buat. Kita spot di manakah orang tak buat. Kita spot di manakah orang tak buat. Itu namanya gap spotting. Gap spotting ni adalah satu cara untuk kita mendapatkan masalah, tetapi dia tidak mencabar teori yang ada. Kerana kita mengambil gap spotting tu apa yang orang tak buat lagi dalam bidang yang banyak telah pun dibuat. Hanya satu aspek yang maybe orang tak buat kononnya. Maka kita pun membaca ribuan artikel, beratus-ratus artikel. Akhirnya kita jumpalah kononnya satu tempat, satu kawasan, satu area, satu aspek yang belum dikaji. Maka kita kata, this is my research gap. Okey, itu adalah satu pemahaman yang saya rasa makin lama makin outdated. Jadi saya nak memperkenalkan satu, iaitu apa yang dinamakan sebagai problematization. Okey, problematization. Apakah dia problematization? Okey, problematization itu adalah kita mencabar satu situasi. Orang dah buat ke, orang tak buat ke, orang sedang buat ke, okey, tak pernah orang buat ke, itu bukan persoalan utama. Okey, kita boleh buat sesuatu yang totally new. Okey, sesuatu yang baru untuk kita cabar. Okey, setelah kita dapati ada asas-asas dalam literature, maka kita nak mencabar. Contohnya kita nak combine dua disiplin. Okey, bagaimana tak kalau disiplin ini boleh kita masukkan ataupun kita integrate dengan satu disiplin yang lain. Contohnya kita nak menggunakan satu function system dalam A, nak bawa sistem tu ke dalam B. Okey, satu idea dalam X, kita nak bawa idea kita dalam Y. Okey, ataupun kita ada situasi Z, kita nak pecah dua situasi itu. Jadi semua tu boleh saja kita lakukan tanpa perlu kita membaca dan mencari manakah spot yang belum orang buat kajian lagi. Sebab dalam muka bumi, atas muka bumi ini mustahil ada satu tempat di mana orang tak pernah buat langsung. Itu yang mendatangkan masalah. Tetapi lebih senang kalau kita jadikan sebagai problematization. Apa maksud dia? Kita mencabar apa saja situasi yang sesuai dengan pengetahuan kita, yang sesuai dengan tahap kajian kita. Kita mencabar untuk mendapat 3 situasi.
apa saja situasi research dalam dunia ni, dia akan dia menuju ke tiga. Okey, sebelum kita buat research question, kita nak mencabar satu situasi. Okey, sama ada pertama kita katakan sebagai superior. Apa dia superior? Kita mencabar satu situasi yang telah berjalan, situasi yang telah establish, sesuatu situasi yang banyak orang buat kajian, sesuatu situasi yang orang semua dah tahu. Kita nak mencabar situasi itu supaya dia menjadi lebih superior. Okey, katakanlah kita telah berjaya let's say melaksanakan satu projek di sekolah di mana ada peningkatan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah pembelajaran, ataupun kita berjaya meningkatkan bilangan A, ataupun kita berjaya mengurangkan bilangan E, apa pun sahaja situasinya, kita nak cabar situasi itu untuk menjadikan dia lebih superior. Okey, itu cabaran dulu sebelum kita boleh membina research question yang betul-betul baru dan ada novelty. Cara kita mencabar itu adalah dengan cara membawa elemen-elemen baru yang maybe tidak terfikirkan sebelumnya. Okey, jadi itu elemen yang membawa kepada inovasi dan kreativiti dalam kita membina research question, dalam kita merangka kita punya kajian. Pertama, untuk menjadikan satu situasi yang dah standard, yang dah established, yang maybe dah okey, tapi kita nak jadikan dia lebih superior, maka kita mencabar pemikiran dan pembacaan kita, discussion kita, okey, memilih isu yang dapat memberikan sesuatu yang lebih novel kepada tajuk kajian kita. Okey, yang kedua, standard. Standard ini selalu dibuatlah di mana kita melihat satu perkara itu sepatutnya dia mencapai X tapi masih lagi berada di kedudukan contohnya Y. Okey. Dia sepatutnya katakan kita buat satu benda tu patutnya efisiensinya katakan 60%. Tapi buat masa ni dia masih lagi 40%. Kita buat satu engine. Kita nak reducekan dia punya fuel consumption. Dia masih lagi memakai umpamanya boleh reducekan dengan menggunakan satu teknologi, dia hanya boleh mereducekan 10%. Kita nak reducekan lagi sampai 20%, 30%. Jadi kita nak mencapai kepada satu situasi yang standard. Sepatutnya enjin itu mencapai katakan 40% reduction of fuel consumption. Tapi kita mencapai kepada 30% saja. Jadi kita nak naikkan sampai kepada tahap yang standard. Okey, yang kita cadangkan. Contohnya kita nakkan kadar pelajar umpamanya peratus pelajar yang boleh membaca pada tahap 1 katakan sekitar 90%. Ada 10% lagi bermasalah. Tapi so far kita cuma dapat 70% saja. Ada 30% lagi pelajar. Jadi standard yang kita tetapkanlah 7%. Kata 9%, tapi kita hanya mencapai 7%. Jadi kita nak buat kajian mencabar situasi itu. Kita jadikan situasi itu sebagai satu yang problematization untuk kita mencapai satu standard. Capai satu standard sahaja yang kita sendiri tetapkan ataupun ditetapkan oleh kerajaan. Macam 60-40 kan? 70-30, 60-40, 60 sains, 40 social sains contohnya. Tetapi akhirnya terbalik. Tak tercapai langsung. Okey, kita kena tahu kenapa itu berlaku. Okey. So yang pertama kita kena capai superior daripada situasi yang ada, kita nak jadikan dia lebih superior daripada situasi yang under expected kepada yang kita expect. Dan yang ketiga, ini bukan specialty. Specialty is nothing to do with benchmark. Okey, dalam kajian kita ada kalanya, okey, yang pertama yang kedua ni lebih kepada maybe lebih cenderung kepada kuantitatif. Tapi yang bawah ni lebih kepada kualitatif. Sebab tu dia duduk kat bawah, dia sebagai foundation. Awak nak buat kajian kuanti pun foundation ni mesti kuali. Teori pun kuali. Kebanyakan teori dalam social science sebenarnya berasal daripada pemikiran saja, observation saja, bukan satu kajian kuantitatif. Okey, daripada andaian-andaian, assumption, postulate. Even dalam sains pun mereka buat postulation dahulu sebelum mereka boleh buktikan dengan angka, ya. Jangan tak tahu. Jadi untuk speciality ini untuk memahami satu situasi. Okey, tidak ada standard. Tidak ada superiority, tidak ada standard. Contohnya kita nak memahami kenapa masyarakat Malaysia umpamanya patuh dengan PKP compare dengan masyarakat Jepun, compare dengan masyarakat let's say Itali.
Okey, apakah yang ada dalam masyarakat kita ni menyebabkan itu boleh berlaku? Kita nak memahami fenomena itu. Kita nak memahami fenomena, contohnya kenapa masyarakat di Australia meletakkan satu sangkaan baik, memberikan segala kemudahan kepada mereka-mereka yang ada bermasalah, berkeperluan khas, guna kursi roda umpamanya. Mereka menyediakan kemudahan yang superb kepada kumpulan-kumpulan ini. Dan kenapa kita tak boleh lakukan perkara itu? Jadi untuk memahaminya dari segi kualitatif, maka kita buat kajian, kita mencabar, kan, kita jadikan sebagai problematization, kita mencabar situasi itu. Okey, untuk kita memahaminya kenapa ia berlaku, tetapi bukan untuk mencapai satu standard, sebab dia bukan persoalan standard, tapi persoalan memahami fenomena. Okey, standard ni selalu kita letak angka, okey, benchmark, tapi inilah untuk memahami, supaya dengan pemahaman itu maka kedua-dua kajian ini maybe boleh dilakukan. Okey, dengan memahami itu kita boleh menghasilkan masyarakat yang lebih sedar, kita boleh meningkatkan manusiawi, kita boleh meningkatkan alertness, okey, kepada banyak pihak dengan kita menyedari sesuatu situasi. Okey, so dengan tiga situasi ini, sama ada kita jadikan dia superior ataupun kita jadikan dia supaya mencapai standard yang telah ditetapkan, ataupun kita untuk memahami satu fenomena, maka itu namanya problematization. Kita cuba nak problematizekan situasi itu. Maka dari situ kita pun letaklah research question. Okey, sama ada kuantitatif atau kualitatif. Contohnya kualitatif, bagaimana persediaan pengetahuan sekian untuk kita mendalaminya dan kita cabar. Okey, apakah langkah yang dilakukan untuk sekian. Kita cabar. Sama juga kalau kita bina hipotesis, kan. Adakah terdapat situasi ini lebih baik daripada situasi itu sekiranya kita lakukan perkara ini. So kita membina hipotesis dalam bentuk kuantitatif atau kualitatif. Jadi tak timbul persoalan nak tunggu, nak cari kajian yang orang tak buat. Saya rasa naif, rasa lemah, rasa tercabar, rasa humiliate, rasa diperendahkan hanya untuk buat kajian yang orang tak pernah buat. Saya nak buat kajian because I love it, because that is my interest. Banyak pula nyamuk. Okey. Saya buat kajian kerana saya suka kajian itu. Saya ada pengetahuan dengannya. Saya dah berbincang, saya dah membaca dan saya telah menghadiri banyak event, telah membina networking. Dan saya rasa kajian itu tertarik. Bila saya buat satu kajian, tidak akan sama dengan kajian lain. Okey, sebab itulah mencari, membaca untuk pastikan apa yang orang tak buat sebagai gap, so to address the gap. Saya rasa zaman itu telah berlalu. Zaman sekarang zaman inovasi, creativity, zaman kita membuat sesuatu yang maybe kelihatan pelik tetapi akhirnya membawa implikasi yang lebih baik kepada masyarakat. Jadi dengan model tadi dan juga dengan 3R ini, saya harap anda faham apa yang saya cuba sampaikan. InsyaAllah saya akan tulis satu buku bersama dengan ROT, ZDOT dengan AOT, juga 4 model ini supaya saya boleh memberikan input kepada dunia postgraduate Malaysia yang saya lihat semakin jumut. Pelajar makin tertekan untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya banyak ruang lagi yang belum diterokai, tetapi menunggu pembacaan literature, nak cari lubang-lubang sempit yang orang tak buat, yang dinamakan sebagai lompong atau kelompongan. Okey, itu sahaja yang sempat saya berkongsi. Mudah-mudahan dapat sedikit informasi untuk anda sebelum saya menulis sebuah buku. Maybe tidak sekarang, ya. Ada banyak kerja lagi lain yang nak buat. Tapi itulah yang sempat saya berkongsi dengan anda supaya kita ada kekuatan untuk berubah. Okey, itu saja. Assalamualaikum, selamat puasa. I love you. Bye-bye. Muah.